Boleh ya? Cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan kita, Tuhannya langit, Tuhannya bulan, matahari, bumi dan seluruh yang wujud. Tidak ada Tuhan yang menciptakan melainkan Dia, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita satu kesempatan pada pagi ini untuk kita kembali ke dalam perbahasan kita tentang perkara-perkara yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dia menjadi bekal kepada kita dalam perjalanan hidup ini sehingga akhirnya kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikutkan buku kita ni, kita baca berkaitan dengan rukun iman. Dan kita pernah baca sebelum ni sampai muka surat 20 berapa dah? Sudah dah lah. Tak ada muka surat, tak ada page. Oh, patutlah. Nasib baik, selamat. Okey. Jadi kita pada poin dia kepentingan tauhid lah. Kepentingan tauhid. Lebih kurang muka surat, kalau PDF saya ni muka surat 20. InsyaAllah maka pada pagi ni kita akan sambung sikitlah, sebab buku dah putus stek, tak baca kesian pula buku tu kan. Kemudian penghujung nanti kita nak sebut sikit tentang keutamaan bulan Muharram yang kita sedang berada padanya, dan apa yang kita perlu buat pada saat-saat yang begitu istimewa dan berharga ini. Jadi insya-Allah kita bagi kepada dua lah perbahasan kita pada pagi ini. So untuk yang pertama kita pergi kepada bab kepentingan tauhid. Okey, saya baca bukulah. Bagi yang anda tu boleh tengok buku dia, yang tak ada dalam PDF, yang tak ada PDF juga mungkin boleh dengar, insya-Allah faham kot kita bahaskan dalam bahasa yang mudah difahami insya-Allah. Baik, kepentingan tauhid. Tauhid ni apa? Mengesakan Allah Tuhan yang satu. Itu makna tauhid. Benda ni orang kafir dan orang musyrikin dia rasa benda ajaib. Takkanlah Tuhan ni satu je. Padahal kalau dari sudut logiknya memang Tuhan hanya ada satu. Kalau dua, masalah. Allah Ta'ala kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ni ada Tuhan selain Allah, nescaya akan binasalah langit dan bumi. Sebab apa? Kalau Tuhan, dia mesti kuasa mutlak. Makna setiap Tuhan akan tunjukkan kekuasaan dia. Tuhan ni nak tunjuk dia berkuasa, Tuhan satu lagi pun nak tunjuk dia yang maha berkuasa. Apa akan jadi? Gaduh lah, disaster lah. Satu Tuhan nak turun hujan, satu Tuhan nak jadi kemarau. Boleh tak? Tak boleh. Satu Tuhan nak bagi sejuk, satu Tuhan nak bagi panas. Boleh tak? Gaduh lah.
Kita pernah sebut dah sebelum ni. Even kereta pun hanya ada satu steering. Kalau dua steering apa jadi? Tak jalan dah kereta tu. Satu pusing kanan, satu pusing kiri, tak jalan. Kereta. Apatah lagi yang lebih kompleks daripada kereta. Kapal, tak ada dua nakhoda, hanya satu nakhoda. Kapal terbang, flight, walaupun ada dua pilot, tapi itu pembantu. Seorang je dia punya chief pilot dia. Semua perkara dalam kehidupan ni, kalau nama ketua dia satu je. Raja pun satu je. Kalau kita ada banyak pun kita gila-gila satu yang di Pertuan Agong. Tak boleh dua yang di Pertuan Agong dalam satu masa, tak boleh. Okay? Even dalam satu rumah pun hanya ada satu ketua keluarga. Jadi dalam hidup ni apatah lagi kita bincang tentang sesuatu yang lebih complicated dan kompleks. Langit dan bumi ni bukan apa yang kita tengok je. Kejadian ni ada dua. Satu yang asyahadah, yang kita nampak. Yang kedua al-ghaib, benda yang kita tak nampak. Dan yang kita tak nampak ni sebenarnya lagi luas, lagi banyak daripada apa yang kita nampak. Kita nampak ni sikit je di langit tu, kata Nabi SAW, dalam langit tu ada 7 lapis. Tidak ada satu ruang pun sebesar 4 jari, kata Nabi SAW, melainkan ada malaikat yang sujud, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu bilangannya malaikat Allah melainkan Dia. Terlalu ramai. Dan makhluk Allah ni terlalu banyak. Jadi untuk mentadbir seluruh alam ni, kalau ada dua yang mencipta, disaster. Kalau ada dua yang mentadbir, ini akal kita pun dah bagi tahu macam tu, fitrah. Lalu kita akhirnya sebelum daripada ni, kita telah beriman bahawa yang menciptakan alam semesta ni hanyalah Allah yang Maha Esa. Satu, tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Mencipta, mentadbir, memiliki, mengatur, mentakdirkan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, semua yang sifat-sifat ketuhanan ni hanya dimiliki oleh Allah yang Maha Esa. Sebelum kita kenal nama Dia, kita dah sebut sebelum ni, itu adalah konsep bahawa langit dan bumi ni hanya ada satu Tuhan. Siapa Dia? Bagi kita orang Islam, kita tahu nama Dia. Orang bukan Islam ataupun orang Yahudi dan Nasrani yang beriman juga dengan keesaan Tuhan yang satu ni, dia tak tahu nama Tuhan. Dia hanya panggil dengan panggilan God, Tuhan. Apa nama Dia? Tak tahu. Kalau orang Yahudi panggil Yahweh, itu pun dalam bahasa Hebrew, dia juga merujuk kepada kata Tuhan. Lepas tu buka Bible, God. Dia ada nama Jesus untuk Son of God. Tapi Tuhan yang sebenar nama apa? Dia tak tahu. Kita orang Islam, alhamdulillah, Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Pertama, nama umum bagi Tuhan ni adalah Allah. Itu adalah Ismullahil A'zam, nama yang paling agung. Selain daripada itu, Allah perkenalkan nama-namanya kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dan ada 99 nama Allah yang kita boleh panggil Allah dengannya. Sekarang ni, orang-orang non-Muslim, terutamanya yang kita merujuk kepada cerita orang-orang kafir zaman Nabi dulu. Mereka ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan. Mereka ada banyak Tuhan. Dan kalau kita tengok zaman kita ni, pergilah kepada kuil-kuil, mereka ada banyak dewa-dewa yang mereka anggap itu adalah yang mengatur dan mentadbir alam. Dewa Tuhan kaya lagu ni, God of prosperity, kata panggil.
Dah, hak ni hak dewa rambut saya sebut kan kepala botak, perut buncit duduk sela tu. Kalau nak cerdik kena gosok kepala dia, sebab biasanya orang hak tak ada rambut ni dia cerdik lah. Dia gosok kepala dia. Hak buncit ni perut kenyang, banyak makan, dia pun gosok pun. Dia adalah bentuk Tuhan dia tu. Kemudian banyak sampai zaman Nabi dulu dia ada 360 berhala yang disusun di keliling Kaabah. Sampai ada berhala atas bukit Safa, ada berhala atas bukit Marwah, dan mereka menjadikan berhala-berhala ni sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi datang kepada mereka, Nabi ajak tinggalkan semua, sembahlah Allah yang satu. Mereka kata, aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Dia kata kepada Nabi, takkanlah banyak-banyak Tuhan ni kita nak tinggal dan sembah yang satu. Pelik sungguh apa yang Muhammad bagi tahu. So hari ni kita nak mengajak semua sekali lagi memahami konsep bahawa Tuhan ni hanyalah satu, dan apa kepentingan kita beriman dan mengakui, beriktikad bahawa ada hanya satu Tuhan. Apa kepentingan dia? Supaya kita bukan merasakan dia sekadar salah satu pilihan daripada banyak-banyak pilihan yang kita panggil sebagai pluralisme. Agama semua ni sama je, semua orang bawa nilai kebaikan. Salah sama ada nak jadi Hindu ke, Buddha ke, Islam ke, Yahudi ke, Kristian, it's up to you. Kita tak nak perkara tu dalam minda kita. Kita nak memahami bahawa pentingnya beriktikad bahawa Tuhan itu hanyalah satu, dan apa implikasi sekiranya seorang itu dia tidak memiliki keyakinan ini. Ini kepentingan tauhid yang kita nak bincang pada pagi ini. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tauhid, kepentingan tauhid dapat diperjelaskan melalui perkara-perkara berikut. Yang pertama, tauhid adalah merupakan asas utama agama ini. Islam ni dia ada nilai yang baik, way of life. Dan Islam juga sebelum daripada cara hidup tu adanya keyakinan dan iktikad, kepercayaan. Antara dua, sebelum kita bincang masalah nilai, sebelum daripada tu kita mesti bincang masalah kepercayaan. Kalau orang kata Islam ni begini, tak makan rasuah, Islam ni kena buat baik dengan jiran tetangga, kena hormat kepada orang, itu masalah nilai. Nilai ni fitrah manusia semuanya setuju bab ni. Hatta fitrah ni orang yang tak pernah kenal Allah pun dilahirkan dengan fitrah. So dia suka kepada kebaikan. Kalau kita bercakap Islam ni hanya pada nilai, nescaya kita mungkin tak nampak isu yang utama. Dan boleh jadi dalam sesuatu masa kita akan nampak Islam lebih rendah kedudukannya pada berbanding agama-agama lain, kerana orang-orang Islam memiliki akhlak yang tidak baik. Kemungkinan ada situasi tersebut. Tetapi yang asas paling utama dalam Islam bukan nilai dia, tetapi akidah dia. Keyakinan bahawa Tuhan tu satu. Kalau dia baik setara mana pun tapi dia tak beriman kepada Tuhan yang esa, maka tidak ada nilai dia di sisi Allah yang Maha Agung. Okey? Jadi tauhid ni adalah asas Islam yang utama. Kita baik, dia baik. Tapi kita beriman Allah tu satu. Dia beriman Tuhan ni banyak. Kebaikan dia tidak akan memberi manfaat kepada dia, kerana masalah iman dia problem. Kenapa ada problem? Nanti kita sambung bincang ni.
Yang kedua, kepentingan tauhid. Kerana tauhid ini Allah menciptakan makhluk, mengutuskan rasulnya dan menurunkan kitab-kitab, kerananya berselisih pendapat di kalangan makhluk dan berpecah kepada golongan mukmin dan kafir dan golongan yang bertuah dan celaka. Nombor dua, setelah daripada dia kita kata asas paling utama, tauhid adalah pembeza antara benar ataupun salah, bahagia ataupun celaka, mukmin ataupun kafir. Pembeza. Siapa nak masuk syurga akhirat nanti, bahagia dan celaka ni maknanya yang nak masuk syurga dan nak masuk neraka. Syarat pertama nak masuk syurga dan nak masuk neraka ni akan dinilai tentang tauhid, kepercayaan. You baik ke, you jahat ke, itu nombor dua. Nombor satu, you beriman ke tidak dengan Allah yang Maha Agung. Kenapa saya kata macam tu? Bahasa mudah, Dr. Zakir Naik bagi satu perumpamaan. Dua orang cerdik, bijak. Seorang register sekolah, seorang tak register sekolah. Dua-dua tu ambil kertas soalan, tapi yang ni register, seorang lagi tak register. Orang ni jawab soalan, hak register ni dapat jawab, mungkin dia dapatlah 80%. Seorang lagi ni dia bijak, tapi dia tak register sekolah. Dia jawab 100% betul. At the end, sampai hari convocation ke, sampai hari penyampaian hadiah, siapa yang akan dapat sijil? Yang register. Yang tak register gimana? You minta dengan sekolahmu lah. Tapi dia tak register dengan. Kita, perumpamaan tu nak suruh kita faham, kita ni di alam dunia ni adalah alam Allah Ta'ala nak uji kita. Ujian yang paling utama ialah tentang Allah menciptakan kita untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila seorang tu mati, soalan pertama yang akan ditanya oleh Allah kepada dia ialah, siapa Tuhan kamu? That's all. Masuk dalam kubur, soalan pertama kena tanya, siapa Tuhan kamu? Man Rabbuka. Sebab Allah Ta'ala yang akan adili kita sampai di akhirat nanti, semua yang valid hanya Allah. Tuhan yang benar Allah, syurga yang benar milik Allah, neraka milik Allah. Yang akan ditimbang, timbangan Allah. Apa yang jadi dengan Tuhan-Tuhan lain? Semua Tuhan-Tuhan selain Allah adalah palsu. Sampai akhirat, semuanya tidak memiliki kekuasaan. So ini menunjukkan bahawa pentingnya kita beriman kepada Allah. Terang. Kita nak mari rumah seseorang sebagai contoh. Atuk ni kalau nak mari rumah sini, kita mesti tanya tuan rumah dia. Tuan rumah benar nak duduk sini ke, tak benar nak duduk sini ke, nak buat apa, nak makan ke, nak minum. Tuan rumah berkuasa. Tiba-tiba kita mari, kita tanya orang lain, hak jiran, boleh tak kemari? Tanya tuan rumah dia, muka rumah dia. Orang lain tak boleh nak kata apa. Akhirat milik siapa? Siapa kata? Allah kan? Mana dalil? Tanya dalil selalu kita. Mana hujah? Ayat Quran kata apa? Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Allah saja. Yang lain tak ada. Penting tak kita beriman kepada Allah? Penting. Supaya bila kita kembali kepada Allah di hari akhirat, atau kita mati kembali ke alam akhirat, kita bertemu Tuhan yang kita sembah tu adalah Tuhan yang benar. Kalau tiba-tiba di dunia ni sembah Tuhan yang salah, sampai akhirat rupa-rupanya Tuhan dulu dia scammer. Tuhan dia tu scammer. Tuhan kita Tuhan betul. Tuhan selain Allah tu adalah scammer. Dia cerita syurga. Sampai akhirat dia tidak memiliki pun syurga tu.
Dia cerita nak selamat daripada api neraka. Sampai akhirat, dia sendiri pun dikena campur dalam api neraka. So, ini kepentingan tauhid yang kedua. Okay? Yang ketiga, tauhid adalah perkara pertama yang wajib ke atas mukallaf, yakni aqil baligh. Juga yang pertama membawa seorang hamba memasuki pintu Islam. Dan yang terakhir bersamanya ketika keluar dari alam kehidupan dunia. Ini lebih kurang yang kita dah sebut sekejap tadi. Selain daripada dia pembeza, poin nombor 2 adalah pembeza antara kebenaran dengan kebatilan, kebaikan dengan keburukan, bahagia atau celaka di akhirat nanti. Maka tauhid juga adalah nombor 3, kita nak sebut poin mudahnya, ialah dia adalah kewajipan kita yang paling utama. Kewajipan kita yang paling utama dalam hidup ni. Kalau dia jaga bab tauhid, bagi contoh lah, saya bagi contoh mudah. Orang ni dia beriman kepada Allah, kemudian dia mati. Dia tak sempat buat amal soleh pun. Dia mengucap la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mati. Ada tak pernah berlaku macam tu? Ada. Zaman Nabi pun pernah, zaman sekarang pun pernah. Bila dia mati dalam tauhid, amalan tak ada apa pun, tak pernah buat amal. Janganlah dia dulu masuk Islam kemudian tak beramal, tu lain ceritalah. Ni dia mati waktu dia masuk Islam, on the spot mati. Selamat ke tak selamat? InsyaAllah selamat. Pasal apa? Sebab dia telah register, dia hamba kepada Allah Tuhan yang Esa. Ini pentingnya tauhid. Sebab tu zaman ini kita akan diuji banyak berkaitan dengan ketuhanan. Isu yang timbul sehari dua hari kalau kita tengok dalam media, sehari dua hari ni keluar satu ajaran sesat yang nama dia ajaran Sihak. SICHULK. Macam Incredible Hulk tu. Sihak dia panggil. Saya mula-mula dengar Syiah, rupanya Sihak. Sihak ni dia ajaran kebatinan. Dan dia meyakini bahawa Allah tu lah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu adalah Allah. Saya kata orang ni dia tak mengaji tauhid ni. Kalau dia belajar tauhid, dia tak akan berani kata macam tu. Sebab bila kita belajar tauhid, Allah ni tak sama dengan mana-mana makhluk. Macam mana boleh kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad orang pernah tengok, orang pernah buat nayu kat dia, orang pernah nak bunuh dia. Siapa terpaksa lari hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah nak selamat, sembunyi dalam gua sur 3 hari. Itu sifat Tuhan ke lagu tu? Bukan. Itu sifat manusia. Buang air, ada isteri, ada anak. Allah Ta'ala kata dia ni, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ciri-ciri Tuhan yang ada dalam surah Ikhlas tu, nak letak pada Nabi satu pun tak cukup. Qul huwallahu ahad. Allah ni mesti tunggal, satu dia. Kat Nabi Muhammad, serupa dengan orang lain. Dari sudut ada mata, ada telinga, manusia. Dan jumlah dia berbilion-bilion, bukan satu je. Satu syarat tak lepas dah. Allahus samad. Allah ni tempat bergantungnya segala sesuatu. Maknanya dialah puncak kuasa. Punca kuasa tu dia. Dan tidak berhajat kepada yang lain sebab dia punca kuasa. Nama pun Tuhan. Tiba-tiba Nabi Muhammad nak pergi berhijrah, upah penunjuk jalan. Waktu lari daripada orang kafir, sembunyi dalam gua. Waktu semayang, orang tok pula sampah atas belakang dia. Waktu perang Uhud, kena pukul dengan besi, sampai luka berdarah muka dia. Waktu pergi ke Taif, orang baling pula dengan batu.
Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan ni mesti dia punca kuasa. Kalau dia kata kun, fayakun. 2, tak lepas dah. 3, lam yalid, tidak beranak. Nabi ada anak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Nabi ada ayah. Dia ada mak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang sebanding setara dengannya. Kalau kita tak semua tu, tak ada. Nabi Muhammad tak ada sifat tu. So untuk orang kata Nabi Muhammad tu Tuhan, dan Tuhan tu Nabi Muhammad adalah satu kesesatan yang sangat nyata. Itulah kepentingannya kita belajar tauhid, satu konsep satu Tuhan, dan kita pergi deep lagi. Kita akan belajar tentang apa nama-nama dia, apa sifat-sifat dia, supaya bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sebut, apabila kita bercakap tentang perkara gaib, dia adalah sesuatu yang di luar daripada jangkauan panca indera kita. Dan kita tak boleh tenggelam atau menyelam dalam ilmu gaib yang kita tak tahu apa ni, melainkan kita ada vehikel yang boleh bawa kita. Saya suka bagi analogi macam Titan hari tu, yang tenggelam dekat laut, kapal selam tu. Nak kita tengok Titanic konon-kononnya. Sampai satu tahap, akhir sekali dia crash. Dia dalam laut dalam ni dia gelap gelita. Kita nak pergi sendiri tak boleh. Tubuh kita tak mampu untuk tahan dia punya pressure. So kita kena pakai alat, ataupun sekarang ni kita pakai kapal selam tu. Itulah vehicle yang kita boleh masuk deep on. Masuk lagi, masuk. Dalam kegelapan tu, kapal selam tu lah yang boleh bawa kita. Tapi kita hanya boleh pergi setakat mana limit kapal selam tu boleh pergi. Kalau kita pergi lagi lebih daripada limit yang dibenarkan, akhir sekali kita crash. Dalam tu analogi, bila berbicara tentang alam gaib, dunia yang kita tak tahu, gaib ni tak tahu, tak pernah tengok. Tapi macam mana kita beriman dengannya? Sebab ada vehikel yang bawa kita ke alam sana, atau bagi tahu kepada kita sesuatu yang ada di alam sana. Dan vehikel itu adalah wahyu, Quran dan sunnah. Dia bagi tahu kat kita, benda ni ada, kita beriman dengannya. Tapi sebagai pengajaran, jangan pergi beyond apa yang wahyu bagi tahu. Setakat wahyu bagi tahu, setakat tu lah. Kalau kita pergi lagi, kita crash. Tu orang kata jadi gila isim lah semua. Pasal otak manusia dia tak boleh sampai. Benda Allah Ta'ala tak bagi lah. So bila berkait dengan tauhid, kita akan deep lagi kenal Allah, tapi berdasarkan wahyu. Baik. Hakikat pelaksanaan tauhid. Hakikat pelaksanaan tauhid. Melaksanakan tauhid ialah membersihkan dan memurnikannya dari sebarang bentuk syirik, bid'ah rekaan dan juga maksiat. Ia terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama yang wajib, yang kedua yang sunat. Tauhid yang wajib, isi tauhid yang wajib, iaitu mengesakan Allah. Berat ke tajuk kita hari ni? Okey kan? Boleh lagi kan? Kalau berasa tak boleh pergi, dia bagi tahu, Ustaz, tak payah Ustaz, takat tu ialah boleh pergi hari ni. Kita cerita bab lain pula. Tapi memang tauhid ni topik dia, sebab dia nak mengubah keyakinan dan nak memantapkan. Kita kena betul-betul dengar, fikir, dan juga kita meletakkan hati kita tunduk kepada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Wajib dalam bab tauhid. Nombor 1, kewajipan dalam tauhid. Bila kita nak melaksanakan tauhid, ada benda kita kena wajib buat sehingga realisasi hakikat tauhid itu berlaku. Okey, pertama, tauhid faham dah tadi kan? Mengesakan Allah. Okey, wajib nombor 1 bila nak bertauhid ni, seorang yang nak melaksanakan tauhid, wajib nombor 1
membersihkannya dari perbuatan syirik. Mana siapa yang kata dia beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, nombor satu, dia tidak boleh terlibat dengan benda-benda syirik. Syirik ni apa pula benda syirik ni? Syirik ni apa syirik? Syirik ni menduakan atau mentigakan atau mengempatkan atau men360kan. Seringan-ringan syirik dua. Maknanya menduakan Allah. Ambil satu lagi Tuhan, letak dia setanding Allah, dah jadi syirik walaupun dia hanya ada satu je Tuhan selain Allah. Kalau 360 macam Quraisy, lagi dahsyatlah. Okey. So sekurang-kurang syirik adalah menduakan Allah, yakni menjadikan satu lagi Tuhan selain Allah. Kalau orang Kristian, 3 Trinity kan. Trinity. Satu Allah, Tuhan Bapa lah, Godfather ke dia panggil. Yang kedua Son of God, Nabi Isa. Yang ketiga Holy Spirit. Holy Spirit, Ruhul Qudus. So bila dia kata 3 tu satu, dia telah syirik. Dia telah syirik. Dan kita nak kena bahas pula panjang lebar apa detailnya syirik ni supaya kita tak terjerumus ke dalamnya. Sebagai contoh, orang anggap bila kita nak mensyirikkan ni kena pergi sembah, ada tokong, patung depan tunduk, baru jadi syirik. Sebenarnya syirik ni boleh berlaku apabila kita meletakkan salah satu daripada hak Allah kepada selain Allah. Dan hak Allah tu tak kira apa, terutamanya bab penyembahan. Doa, dia pergi doa kepada selain Allah, itu syirik. Ataupun kekuasaan, dia yakin ada sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Macam dia kata dewa tadi, ni dewa langit, dia jaga langit. So dia telah menganggap ada kuasa lain selain Allah jaga langit. Ataupun dia tak guna nama dewa. Lah ni orang Islam pun kadang-kadang dia guna nama wali. Dia kata kalau kita berniaga, ada masalah, mesti ada benda tak kena dengan wali-wali. Sebab apa? Wali ni dia jaga alam ni, dia panggil. Ada wali yang menjaga alam. So kita kena clear part kita dengan wali, barulah Allah bagi rezeki kat kita. Wali mana jaga alam ni? Kalau dia anggap ada sesuatu yang menjaga alam selain Allah, maka dia syirik. Ataupun mengatur sesuatu, dia tak sembah, dia percaya je. Percaya macam mana? Kan kita sebut sebelum ni zodiak. Zodiak ke zodiak apa ni? Bintang-bintang tu. Leo lah, Sagittarius lah, ke apa lagi nama? Saya pun tak ingat mana nama tu. Tapi dia anggap siapa beranak bulan ni dapat gini. Jodoh dia macam ni, rezeki dia macam ni, kebahagiaan dia macam ni, gini. Beranak ni, oh ni kamu sial lah, kamu akan mudarat banyak gini. So dia percaya yang memberikan manfaat dan mudarat tu bintang. Dia syirik. Sebab dia telah meletakkan kekuasaan Allah kepada bintang-bintang. Even kalau dia kata hari ni turun hujan sebab munculnya bintang sekian, maka malam ni turun hujan. Dia mengatakan turun hujan sebab bintang sekian. Orang telah mensyirikkan Allah. Sebab yang berkuasa menurunkan hujan hanyalah Allah. Nampak tak? Syirik ni luas. Kita akan belajar lagi lah. Bukan sekadar satu hari ni kita boleh tahu tentang detail dia. Cuma saya nak katakan bahawa wajib nombor satu, bila kita nak mengesakan Allah, mesti kita membersihkan diri dari sebarang kesyirikan. Sebarang kesyirikan, patung ke, sembahan ke, ataupun tak semesti patung. Dia yakin
Bila dia ada tangkal, dia ada satu orang bagi kat dia satu benda yang bawa luck pada dia. Dia punya nasib baik dia. Ataupun dia percaya ni ada patung naga, singa. Kalau pusing dalam ni tarik rezeki sebab dia makan rezeki kita. Kena feng shui kata kena letak depan biar rezeki tu mari sini. Dia percaya benda tu menarik rezeki. Syirik ke tak syirik? Syirik sebab dia itu kuasa Allah. Setengah-setengah tu dia bawa dalam poket dia. Dia letak gambar apa patung-patung ke tapi yang tak tahan saya tengok dalam Shopee pun ada jual. Kura-kura emas tu dia panggil. Dia punya panggil macam tangkal nasib baik lah. Dia jual, dia mass production kan dia. Lepas tu jual dalam Shopee RM1 lebih je. Tapi siapa simpan tu dia yakin akan bawa nasib baik. Allah murahnya nasib baik dia RM1 je boleh nasib baik. Tapi yang bahayanya ialah dia meyakini sesuatu milik Allah dia letak pada kura-kura emas tu. Syirik lah. Dia pun ambil anak dia beli letak dalam beg. Ni kali ini selamat kita. Selama dia ada kita selamat. Ataupun tali, azimat, keris, keramat, cincin, azimat, macam-macam lah. Semua benda-benda tu isunya ialah bila meletakkan sesuatu hak Allah kepada selain Allah. Itulah syariah. Dia tengok Holy Spirit lah, Jibril lah. Yang bawa roh tu masuk dalam Maryam tu. Itulah dia. Pada dia yang anggap. Tapi kebanyakan waktu dia hanya sebut Jesus ya. Walaupun dia yakin 3, tapi bila doa, oh Jesus. Oh Jesus. Jadi ini benar-benar Nabi tak bagi buat. Baik, satu yang kita kata wajib membersihkan tauhid daripada syirik. Yang kedua, wajib membersihkan diri daripada perbuatan bid'ah atau yang menafikan kesempurnaan perkara wajib. Iaitu bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Dan yang ketiga, membersihkannya dari semua bentuk maksiat yang mengurangkan pahala dan memberikan kesan kepadanya. Itu dalam bab amalan kita lah. Selain daripada bab i'tiqad, maka tauhid juga implikasi bila kita buat ibadat, buatlah hanya kepada Allah. Setelah kita beriktikad bahawa Allah tu Tuhan yang satu, maka seluruh ibadat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dia tu tiba-tiba kata memanglah Allah tu Tuhan yang satu, tapi semayang dia pergi buat pada benda lain, pergi doa dia pergi doa dekat kubur dan seumpamanya. Jadi ini boleh merosakkan tauhid dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adapun yang sunat dalam bab tauhid ni itulah menambahkan lagi kesempurnaan tauhid. Kalau kita nak suruh lagi tauhid kita ni jadi mantap, jadi hebat. Okey, apa dia yang kita nak buat, kena buat? Yang pertama, merealisasikan martabat ihsan. Nampak tak? Jumpa tak? Merealisasikan martabat ihsan. Ihsan ni apa? Nabi bagi tahu kita seolah-olah dalam ibadat kita nampak Tuhan. Seolah-olah lah. Keyakinan kita tu walaupun kita tak nampak, tapi seakan-akan kita nampak dia. Ini martabat tauhid yang tinggi. So bila kita semayang, seolah-olah kita semayang depan Tuhan. Bila kita buat apa-apa, kita rasa Tuhan tu ada memerhatikan kita. Ini martabat ihsan. Kita nak cakap apa-apa, kita perasan, Allah dengar. Kita nak buat apa-apa, itu hakikat tauhid yang tinggi. Panggil martabat ihsan. Yang kedua, martabat kesempurnaan martabat yakin. Keyakinan dalam apa jua perkara
tidak akan berlaku melainkan Allah yang tentukan. Orang kata nak sakit, tak akan sakit kalau Allah Ta'ala tak izin. Nanti mati, tak mati kalau Allah Ta'ala tak izin. Cuma kita kena carilah sebab-sebab keselamatan tu. Ataupun dah berlaku, tak akan berlaku benda tu kalau Allah Ta'ala tak izin. Dia berlaku tu kerana Allah izinkan. Saya jumpa baru ni dengan seorang yang asalnya non-Muslim, balik kampung baru ni, pergi masuk kebun lah. Kebun tu bukan kebun tu pun, baru-baru nak clear. Tiba-tiba ada seorang mari naik motor buruk ni. Dia mari pempeh, mari duduk sembang-sembang. Saya tengok ni macam orang Cina. Betul lah, sembang-sembang. Tanya, awak nama apa? Orang panggil Aki. Aki, nama sebenar? Nama sebenar Ridwan. Oh, saya kata Ridwan. Ayah saya kata Ridwan T ke ni? Bukan, Ridwan Lee. Oh betul, dia asal sana, masuk Islam. Tapi bila kita bercakap dengan dia, bila tanya bab kebun, bab apa, bab tanam ni kan, dia kata kita ni kalau nak tanam apa-apa pun, kita tu kan you tanam je. Kalau daripada 10 pokok naik 5 pun wujud dah syukur. Pasal apa? Kita kena minta dengan Tuhan, dia hak je menumbuhkan dia. Saya bila dengar, dahsyat ni, hebat ni. Sehingga saya kata, pada saya, orang masuk Islam macam ni lebih hebat daripada orang Islam asal. Sebab dia nak boleh masuk Islam tu, dia belajar dulu. Kita ni Islam ni sebab warisan. Nah, kenapa kami Islam? Sebab mak ayah aku Islam. Apa itu Islam? Aku pun tak tahu, ikut je lah. Sebab dalam IC tulis, agama warga negara, patut Islam. Dia ni nak tukar daripada agama asal kepada agama Islam. Dia belajar. Sehingga tahap keyakinan dia kepada Allah lebih daripada tahap keyakinan orang yang warisan semata-mata. Melainkan kalau macam ni, walaupun kita warisan, tapi kita tetap belajar tentang hakikat Allah tu siapa, dan hakikat kita ni sangat-sangat bergantung dan perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang tu bab kedua, keyakinan. Ketiga, sunat atau kesempurnaan tauhid, iaitu kesempurnaan sifat sabar. Itu sabar dalam tauhid. Makna apa? Tidak membuat sebarang pengaduan kepada makhluk selain dari Allah. Dalam bab tauhid, dia yakin kepada Allah, kemudian sabar. Kalau tak dapat lagi, tak apa. Bukan tak apa juga, tak dapat lagi, dia tetap minta dengan Allah. Tak ada saya kata, dulu saya pernah dengar siapa je kita kata, dia dulu beriman kepada Allah, lepas tu dia bila mak dia sakit, dia minta, tak dapat lah. Kali dia minta dengan Tuhan lain, dapat, dia kata. Padahal kalau kita yakin, waktu dia minta dengan Tuhan lain, itu Allah lah yang memberi. Cuma Allah memberi tangguh. Waktu dia minta dengan Allah, belum dapat. Lepas dia pergi minta dengan lain daripada Allah, dapat. Bukan Tuhan palsu tu bagi, tetap Allah yang bagi. Cuma Allah bagi tangguh. Tapi bila orang tak faham, dia akan anggap, oh Tuhan tu yang bagi. Kita tak kata macam tu. Sebab kalau Tuhan tu bagi, Tuhan Allah pun bagi, nescaya akan bertembunglah dua punca kuasa. Dan itu tak mustahil berlaku dalam alam semesta. Hanya Allah yang memberikan. Jadi, sabar, iaitu tidak minta kepada selain Allah. Kesempurnaan tauhid yang keempat, kesempurnaan rasa terkaya dan memadai dengan hanya memohon kepada Allah dan tidak meminta sebarang permohonan daripada makhluk. Kesempurnaan dia selain daripada sabar, sabar tu tak dapat lagi pun tak apa, minta lagi, tak dapat lagi, minta lagi. Tapi tetap saja dia yakin hanya Allah tempat dia meminta. Ini kita panggil apa? Kesempurnaan terkaya, rasa terkaya dari Tuhan selain Allah. Bukan dia paling kaya tak. Terkaya ni dalam bahasa Arab tak perlu kepada sembahan lain. Nah, itu bahasa. Kesempurnaan dalam rasa tidak memerlukan Tuhan selain Allah. Sebab keyakinan dia kepada Allah terlalu
agung, yakin, sehingga dia kata, aku tak perlu pada Tuhan lain. Kita nak gapo hari ni? Saya tanya tu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, apa hajat kita? Kita pun sebut hajat kita. Apakah Allah boleh tunaikan hajat tu? Jawapan dia boleh. Apakah Tuhan selain Allah boleh tunaikan hajat tu? Tak boleh. Jadi bila kita tahu keyakinan begitu, kita tak perlu kepada selain Allah. Kita hanya perlu kepada Allah saja. Dari sudut ketuhanan, dari sudut minta bantuan, sebab, jalan, cara, ikhtiar, ya tu of course lah, Allah suruh kita ikhtiar, sakit pergilah jumpa doktor. Tapi untuk dapat kesembuhan, hanya minta dari Allah. Kita pergi cari rezeki, cari kerja, tapi untuk memberikan rezeki kita banyak mana, hanya kita yakin Allah yang boleh bagi. Ini kesempurnaan dalam bab tauhid. Okay? Yang seterusnya, kesempurnaan pula dalam tauhid, kesempurnaan benda sunat tu, nak meneguhkan tauhid lagi, kesempurnaan tawakal. Kesempurnaan tawakal. Tawakal ni maksud apa? Berserah. Apa yang kita buat hari ni, semuanya kita serahkan kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar murni tauhid dia mantap, dia buat apa-apa pun dia akan serahkan kepada Allah. Jadi ke tak jadi, Allah yang akan tentukan. Kita ikhtiar yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Tapi selama dia tahu bukan dia yang menentukan nasib dia, Allah lah ni. Nak sehat, kau nak sembuh, kau nak sakit, kau nak kaya, nak miskin, nak baik, semuanya. Hatta dalam bab hidayah, solat, amal soleh kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku boleh ikhtiar, Engkaulah bantulah kami untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Ini panggil konsep tawakal. Yang ke berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang keenam, kesempurnaan mahabbah, yakni kasih dan cinta kepada Allah. Setelah dia rasa tauhid dia, bila dia dekat kepada Allah dengan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, semua yang kita sebut tadi menunjukkan kepentingan tauhid. Dan kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala ni dalam kekurangan hidup, Allah boleh ampunkan kesalahan itu, kecuali dosa syirik. Tauhid ni lawan dia syirik lah. Satu, lawan dia tunggal. Kalau singular kau panggil. Nah, lawan dia plural. Tauhid ni satu. Allah tu satu, tunggal. Lawan dia syirik. Syirik ni dah plural lah. Menjadikan Tuhan tu ada dua dan sebagainya. Bila seorang tu buat dalam hidup ni semua dosa, Allah masih boleh ampunkan. Bila dia buat syirik, Allah tak ampunkan. Dan ini adalah kemuncak kepada pentingnya tauhid. Seorang yang bertauhid tapi buat dosa, dia ada tauhid tapi dia buat dosa, memang kita rasa Allah jahatnya dia. Kita rasa macam memang dia jahat sungguh. Sebab dia memang jahat. Tapi dalam jahat dia tu, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dia bunuh orang, dia mencuri, dia berzina, dia minum arak, dia buat dosa banyak. Tapi satu je, bila ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Soalan dia, bila sampai akhirat nanti, dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dosa-dosa dia akan diadili.
Kemudian dia dihukum. Kalau dia buat jahat, dihukum atau diampunkan. At the end, sampai habis bersih, soalan dia, ada peluang tak dia masuk syurga? Ada. Ataupun dalam situasi yang lain, dia bila dia berhumban dalam neraka, maka dia diberi syafaat, pertolongan. Lalu, ada peluang tak untuk diampunkan? Ada. Sebab apa? Sebab dia ada tauhid. Allah boleh ampunkan dosa lain dan Allah tidak akan ampunkan dosa syirik. Nombor dua, orang yang sebaliknya. Dia baik punya baik. Tapi satu je masalah dia. Dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia sampai hari akhirat, dia akan menghadap Allah. Yang dosa dia bawa, dosa syirik. Orang lain dia baik. Dengan orang baik, jujur, cakap baik dan sebagainya. Satu je masalah dia. Tuhan dia bukan Allah. Macam register sekolah tadi. Allah akan ampunkan dosa syirik. Kalau kita kata, dia kan baik, takkan Allah Ta'ala tak ampun. Itu kata kita. Allah kata macam mana? Dan Allah bila berkata, itulah dia, kaedah dia. Allah Ta'ala kata dalam dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 48. Kita dalam buku kita ada, siapa yang tak ada buku dia boleh tulis lah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Faham kan? Ada satu ayat yang famous. Orang baca, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dari membunuh. Biasa dengar ada ayat ni? Biasa. Banyak orang guna ayat ni. Terutamanya bila cerita-cerita fitnah tersebar. Lalu dia bacakan ayat. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Sebenar-benarnya maksud fitnah dalam ayat tu bukan fitnah yang kita faham. Bukan fitnah berita palsu tu lebih dahsyat daripada membunuh. Dosa membunuh ni besar, nak banding dengan dosa fitnah tu besar membunuh lagi. Tapi yang dimaksudkan dalam konteks ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, ayat ni datang pada perintah Allah pergi kepada Mekah, tawan kota Mekah. Sehingga orang kafir kata, takkanlah nak mari nak serang Mekah. Besar isu serang Mekah ni. Macam mana Abrahah dulu, dia nak serang Mekah, apa jadi kepada Abrahah? Hancur. Tentera dia seperti daun dimakan ulat. Maka orang kafir kata, Muhammad macam mana nak serang Mekah? Allah Ta'ala bagi jawapan siap-siap kepada Nabi. Kalaulah benda tu berlaku, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa yang mereka buat di Mekah tu lebih teruk daripada membunuh. Fitnah apa yang berlaku di Mekah zaman Quraisy? Fitnah menyembah berhala depan Kaabah. Tu lebih dahsyat daripada membunuh, iaitulah syirik. Maksud sebenar ayat tu mensyirikkan, fitnah syirik lebih besar daripada membunuh. Sebab apa? Bunuh orang, walaupun kita kata besar, berat,
Tapi sampai di akhirat masih ada ruang untuk mendapat keampunan. Syirik. Dia sembah berhala, dia sembah selain dari Allah. Dia sampai akhirat tidak ada peluang sedikit pun untuk diampunkan. Malah lebih dahsyat daripada itu. Apa saja amalan baik yang dia bawa selama dia hidup, sampai di akhirat dia tak ada tauhid ni, semua amalan yang dia buat itu jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Inilah pentingnya kita tauhid. Sebab tu kalau guru kami bagi tahu, kalau kita jumpa dua orang, seorang orang Islam tapi jahat, seorang orang musyrik tapi baik, antara dua orang tu, siapa yang lebih dahulu kita kena selamatkan? Lebih utama kita selamatkan. Saya bagi contoh sekali lagi. Antara dua orang, seorang orang Islam yang jahat, seorang lagi orang kafir, syirik yang baik. Antara dua orang ni, mana yang lebih perlu kita selamatkan? Selamatkan daripada api neraka. Mana yang lebih utama dan kritikal? Kita nak tegur ni, nak tegur hak Islam, hak baik, hak Islam tapi jahat, dengan hak kafir tapi baik. Istilah kafir lah kita sebut, musyrik kafir yang baik. Dua-dua orang ni saing baik kita. Dua-dua orang ni saing baik kita. Ataupun dua-dua orang ni keluarga kita. Dan kita nak selamatkan dia. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih kritikal? Kalau kita tak tolong, dia binasa. Tak tahu. Islam, kafir. Okey. Andai kata dua-dua orang kita tak tegur, meninggal. Hak Islam ni memanglah pergi ke neraka lah kalau Allah Ta'ala tak ampunkan. Tapi kalau Allah ampunkan dia, atau setelah dia menjalani hukuman di akhirat, ke mana akhirnya dia pergi? Syurga. So, akidah kita kata macam tu. Allah, dia akan masukkan ke dalam syurga siapa yang ada dalam hatinya la ilaha illallah. Seorang lagi, dia baik. Kemudian dia mati dalam kesyirikan. Apa yang akan berlaku? Neraka terus. Kebaikan dia tak boleh tolong sedikit pun. Pasal apa? Dosa syirik itu terlalu besar. Tak akan boleh diampunkan. Allah Ta'ala tak akan mengampunkan. Sebab itulah guru kami kata, kalau ada dua orang ni yang lebih utama patut kita selamatkan, ialah selamatkan orang kafir. Maknanya apa? Ajaklah dia kepada Islam. Lebih utama daripada kita suruh orang Islam dah ni buat baik. Sebab sekurang-kurangnya orang ni dah ada tauhid. Bukanlah bererti kita tak nak ajak orang Islam tu. Ni silap disebut keutamaan. Lepas orang ni masuk Islam, kita pun ajak belaka, mari kita beramal dengan kebaikan pula. Tapi sekurang-kurangnya yang pertama tadi, dia ada, orang panggil fixed deposit dia, yang dah tetap dah, selamat dia insya-Allah. Kalau dia mati pun, andai kata dia jahat setara mana pun, dia akan dihukum, ya. Tapi at the end, kerana dia beriman kepada Allah, dia boleh masuk syurga. Yang kedua, baik setara mana pun, kerana dalam hidup dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan dapat masuk syurga buat selama-lama-lamanya. Inilah kepentingan tauhid. Ya. Ya. Masa mana pun bila dia Islam, itu patut kepentingan dia. Kita tak kata lama tu kita tak tahu. Mungkin 1000 tahun, mungkin 10,000 tahun, mungkin 100.
Wallahu ta'ala alam. Lama dalam neraka ni kita tak tahu. Tapi akidah kita menyatakan bahawa siapa-siapa yang ada dalam hatinya iman. Nabi SAW sebut bab syafaat ni sampai iman dalam hatinya sebesar zarah. Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada neraka. Akhir tu tak tahu bila lah. Tapi selepas akhir sekali, Allah Ta'ala dah keluarkan orang beriman. Sampailah sekali Allah Ta'ala kata, keluarkan orang yang dalam hatinya walaupun satu zarah daripada iman, keluarkan daripada neraka. Orang yang tidak beriman kepada Allah, takkan. Surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala kata, apa tu? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah Ta'ala sebut, kalau kita baca surah Kahfi, cuba rujuk surah Kahfi. Ini kepentingan yang kita nak suruh faham di akhir ini, dan penting sangat-sangat untuk kita faham ni supaya kita jaga. Bila kita faham bab tauhid, satu lagi benda yang kita kena tahu bahawa tauhid ini bukan piala. Apa maksud piala? Kita dapat, kita simpan dan dia tetap milik kita sampai kita mati. Kita pergi sekali masa tu kita menang lomba lari zaman sekolah dulu menang. Pingat tu kita simpan sampai sudah kita mati pun ada lagi pingat tu dengan kita. Tak? Tauhid ni bukan medal yang milik kita, bukan. Dia ni dipanggil macam sesuatu yang kalau kita ada sifat tu kita dapat, kalau kita tak ada dia hilang. Maknanya iman ni dia boleh ada dan boleh tiada. Hari ni dia beriman kepada Allah, esok dia buat sesuatu yang merosakkan tauhid. Maka tauhid yang ada sebelum tu boleh hilang. Dia buat syirik. Mula-mula dia beriman dah. Lepas tu dia buat benda syirik. Syirik tu membatalkan tauhid dia. Dan itu bahaya. Sebab tu saya kata, tauhid ni kita kena belajar dan senantiasa sucikan diri kita daripada benda-benda yang merosakkannya sampailah kita mati. Dan yang paling Allah Ta'ala nak tengok ialah hari kita meninggal dunia. Jahat setara mana pun kalau dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Ngucap tak ada, ngucap tu tak sempat lah contohnya. Mati kemalangan, aksiden, jahat lagi, minum arak, judi, zina, ada belakang semua, whole package. Sampai satu je. Zaman hidup dulu dia tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Dan dia tak buat benda-benda yang merosakkan tauhid. Dia tak pernah minta dengan berhala, dia tak pernah minta dengan kuasa gaib selain Allah. Dia tak ada benda-benda syirik. Cuma dia jahat. Akidah kita, Nabi SAW sebut, Allah ni akan keluarkan. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Ada yang masuk syurga setelah ditimbang dulu. Timbang, amalan baik lebih berat daripada amalan buruk. Terus masuk syurga. Ada orang bila ditimbang, amalan buruk lebih daripada amalan baik. Maka hak ni masuk. Hak ni tertakluk. Sama ada diampunkan tanpa perlu masuk neraka. Boleh. Setelah dia ni hampir-hampir masuk neraka. Tapi dengan sebab amalan sesuatu syafaat dan seumpama dengannya, dia diberi keampunan tanpa perlu masuk neraka. Direct syurga. Ada orang setelah ditimbang berat dan tidak diberi keampunan dan belum layak menerima syafaat, masuk dalam neraka dulu. Tempoh dia lama mana? Wallahu alam. Ada sekejap, ada lama, ada lagi lama, ada lagi lama. Tapi dikeluarkan secara berperingkat. Siapa yang ada dalam hati dia kadar iman sebesar biji sawi, kemudian sampailah akhirnya sebesar zarah. Bila sebesar zarah tu habis dah, bila tak ada dah, yang tinggal dalam neraka hanyalah orang-orang yang kafir, yang syirik, dan dia tidak akan keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Yang ni yang paling kritikal. Sebab tu untuk kita
Pertama, pujilah Allah, alhamdulillah, Allah dah bagi kepada kita hidayah. Iman, kita kenal Allah tu Tuhan kita. Dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setelah itu, kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Biarlah kita tetap beriman bahawa Allah tu Tuhan kita. Dan dalam masa yang sama, wajib bagi kita membersihkan diri dari sebarang bentuk syirik. Sebab syirik tu boleh merosakkan tauhid. Ini kepentingan tauhid. Agak-agak boleh faham? Okey. Sebab tu penting. Benda ni sangat-sangat penting. Saya nak sebut tadi, bila orang kata wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Yang dimaksudkan dengan fitnah itu ialah syirik. Syirik sebenarnya lebih besar daripada membunuh. Sebab membunuh masih boleh diampunkan. Syirik tak boleh. Kalau dalam perlembagaan boleh jadi lagu tu juga. Kalau orang membunuh masih boleh diampunkan. Tapi kalau dia ni lawan kepada raja dia, mungkin sampai boleh dihalau keluar daripada negara. Tak boleh bagi kerakyatan dan seumpama dengannya. Itu bila sampai ke tahap apa panggil apa? Tidak lagi taat kepada Tuan empunya langit dan juga bumi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita tahu tentang syirik ni, dia boleh menafikan asas tauhid. Maka muka surat seterusnya itu, perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid adalah syirik, iaitu mempersekutukan Allah dengan makhluk. Dan syirik ni ada 3 bahagian. Syirik yang pertama, syirik besar. Okey. Syirik yang kedua, syirik kecil. Syirik yang ketiga, syirik yang tersembunyi. Syirik besar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Syirik besar ni apa? Syirik besar menduakan Allah secara syirik besar menduakan Allah secara terang-terangan atau secara nyata. Nyata lawan dia tersembunyi, ni besar. Secara penuh, boleh kata gitulah. Disebut di sini apa? Syirik besar yang menafikan asas tauhid, tidak diampunkan oleh Allah kecuali dengan bertaubat meninggalkannya, iaitu mereka yang mengadakan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Dalam ibadah, berdoa kepadanya, berserah diri kepadanya, mengharapkan pertolongannya. Maknanya dia buat sebetul seperti mana dia buat kepada Allah. Syirik besar. Apa yang dia buat pada Allah pada ibadat, itulah yang dia buat pada sembahan lain. Itu syirik besar. Syirik kecil, syirik kecil ni dia menafikan kesempurnaan tauhid. Seperti contoh dia tak menafikan tauhid, dia bukan sembah lain, dia sembah Allah juga. Tapi seperti riak, dalam sembah kepada Allah dia ada kongsikan Allah dengan yang lain. Kalau syirik besar, ni sembah berhala, kafir teruslah. Syirik kecil ni dia tak sembah lain, dia sembah Allah. Cuma dalam hati dia tu ada sesuatu setanding dengan Allah. Tapi dengan syarat benda tu sikit kecil. Kalaulah tiba-tiba dia riak ni, memang tahap dia nampak je, sebut je nama Allah, dalam hati dia memang tak ada langsung nama Allah. Riak dia ni memang riak yang memang sampai ke tahap syirik besar. Itu dia panggil syirik yang tersembunyi. Nampak macam okey, tapi sebenarnya tidak. Macam mana?
Contoh. Contoh. Bila ada orang tu semayang, contoh bak riak yang sedikit. Dia semayang, memang dia kerana Allah. Tapi dalam hati dia ni, dia ada niat kepada sesuatu selain dari Allah. Cuma sifat sesuatu tu, dia panggil tidaklah menyaingi Allah secara penuh. Dia nak dapat, dia masuk nak dapatkan satu kontrak. Dia minta pada Tuhan tolong dia dapat kontrak. Tentu dia betul bohong, dia kata minta yang sama juga. Mana keadaan? Kita bagi kes dulu cuba. Bagus, menarik contoh. Seorang ni dia nak dapat kontrak, dia berdoa kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia pergi jumpa Tok Bomo, minta benda yang sama. Apa yang dia minta kepada Allah? Apa status dia? Besar ke kecil? Besar. Dia minta orang tak apa. Orang ni dia tidak melibatkan kuasa gaib. Benda yang jelas. Contohlah kita kata, kita sakit, ya Allah sembuhkanlah aku. Dalam masa yang sama kita pergi jumpa doktor. Itu tak ada masalah sebab mencari ikhtiar yang dibenarkan, makan ubat, jumpa doktor bagi nasihat, jaga makan, jaga blood pressure dan sebagainya, itu adalah sebab-sebab yang dibenarkan dalam agama. Okey. Okey, menteri lah kita kata. Menteri sebagai contoh. Menteri, even kalau menteri pun, dia bukan benda gaib. Dia benda yang kita memang fizikal kita tahu, dia boleh tolong. Kita tak adalah kata mana-mana menteri kan. Tapi kita pergi kepada orang yang memang kita tahu boleh tolong kita. So, dia pun tolong dalam bidang kuasa dia. Yang tu tak ada masalah. Sekarang ni bila isu minta bomoh, apa bidang kuasa bomoh? Dia jadi masalahnya kalau macam saya cakap. Saya dapat kontrak ni pasal menteri tolong. That's mean dia ada masalah. Ya. Kalau dia kata macam tu, dia kata tu dipanggil syirik kecil. Sebab dia anggap benda ni dia boleh kerana menteri ni. Dapat masa yang sama kalau kita tanya betul-betul Allah, dia kata. Tapi kalaulah sampai satu tahap dia kata, benarnya kalau Allah Ta'ala tak bagi pun sebab menteri ni buat, aku mesti dapat. Yang tu memang syirik besar. Okay? Kes yang tadi dia bomoh. Bomoh ni dia memang syirik besar pasal dia tak ada apa bidang kuasa pun dalam kontrak tu. Syariat tak mengiktiraf dia sebagai sebab. So dia akan minta dengan siapa? Dia minta dengan jin, dia minta apa, buat macam-macam lah dia buat. Benda itu itu adalah syirik yang besar. Okey? Syirik yang besar. Bila Ratin sebut tadi bab syirik kecil, okey? Bab syirik kecil. Kita perhati ayat-ayat kita kadang-kadang kita tak sedar. Oh, aku ni nasib baik lah. Nasib baik dia ada, kalau tidak mati dah aku. Kita kena kata apa? Alhamdulillah. Mula-mula kita kata, nasib baiklah Allah Ta'ala takdirkan dia ada masa tu. Kita kena kata Allah takdirkan dia ada. Nasib baiklah Allah tolong aku dengan sebab dengan Allah susun benda ni berlaku macam tu. Kita kena sebut Allah dulu. Banyak orang dia tak aware isu gini. Dia nisbahkan nikmat yang dia dapat tu kepada selain Allah. Sebab tu kita kena banyak sebut Masya Allah. Kita kemana sebut Alhamdulillah. Kalau nak benda ni berlaku, kita puji dulu Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Benda ni berlaku ni sebab Allah Ta'ala takdir, kemudian dengan sebab ikhtiar orang ni. Macam kita dapat tadi kontrak, Alhamdulillah rezeki ni Allah bagi. Ya, dengan ikhtiar ni, nasib baik ada orang tolong ni, kita dapat benda ni. So kita puji yang mula satu ialah Allah. Ini tauhid. Inilah dia tauhid. Antara dosa panggil perkara, kalau dia sampai ke tahap benda ni macam ada dalam satu hadis, seorang sahabat ni dia kata depan Nabi SAW, dia kata Masya Allahu wa syi'ta. Benda ni berlaku sebab Allah kehendaki dan sebab Nabi kehendaki. Maka Nabi pun tegur, ataj'aluni lillahi niddan.
apakah kamu jadikan aku ni sekutu bagi Allah? Nabi kata, jangan cakap macam tu. Cakaplah Masya Allah sahaja. So, bila kita kata Masya Allah, Alhamdulillah, sebaik benda ni Allah Ta'ala takdir berlaku kita dengan bantuan fulan bin fulan. Mujurlah Allah Ta'ala selamatkan kita. Pada masa tu ada fulan bin fulan. Sebut gitu. Jangan terus nasib baiklah. Kalau tak ada dia, aku ni tak ada dah. Seolah-olah orang itulah yang memegang kekuasaan mutlak. Ini berkaitan dengan, bila kita belajar tauhid, kita akan faham dan ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti pada bab pengertian ibadat. Muka surat 23 tu, nanti kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Sebagaimana saya janjikan tadi, di hujung kelas kita ni, saya nak sebut dan peringatkan diri saya dan semua para jemaah sekalian tentang bulan Muharram. Kita sekarang berada pada 8 hari bulan Muharram. Mana 8 hari dah? Apa ada pada Muharram? Nombor 1, Muharram ni adalah salah satu daripada bulan haram. Bulan haram ada berapa? 4. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan haram. Bulan haram ni maknanya bulan yang dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalamnya haram dilakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan tanah haram. Bulan haram, bukan hukum dia haram sebab tak boleh nak pergi dah. Kerana tanah tu tanah suci yang dihormati dan diagungkan. Bulan haram pun sama juga, bulan yang dihormati dan diagungkan oleh Allah. Of course, bila masuk tanah haram, tak boleh berburu, tak boleh potong pokok. Masuk dalam bulan haram pun adalah benda-benda yang tak boleh kerana kehormatan dan keagungan bulan tersebut. Salah satunya tidak boleh berperang dalam bulan haram. Dan dosa-dosa yang dilakukan dalam bulan haram menjadi lebih berat kesalahannya berbanding bulan-bulan lain. 1. Dalam bulan haram ada dalam bulan Muharram, Nabi SAW menggalakkan kita untuk berpuasa. Dan Nabi SAW pun tak kira bulan Muharram ni sebagai awal tahun. Kalau orang belajar tu kan, kita ni nak sambut awal tahun, akhir tahun, tunggu je maghrib. Dia macam orang tunggu detik 12 malam. Sebenarnya dalam Islam tak ada istilah tunggu macam tu, tak ada. Kita tak kena tunggu macam orang tunggu 12 malam, teng 12, masuklah tahun baru, kita pun pasang bunga api. Itu tahun baru Masihi. Dalam Islam, kita tidak diperintah pun untuk tunggu terbenamnya matahari akhir Zulhijjah kerana menyambut tahun baru yang datang, dan kita selepas masuk maghrib kita doa supaya, tak ada dalam Islam sebenarnya. Sebab bulan Muharram tu zaman Nabi bukanlah dikira bulan tahun baru. Nabi SAW melihat Muharram sebagai bulan haram. Jadi apa yang disunatkan ialah Nabi memperbanyakkan puasa. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa sunat selepas puasa fardu Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Maknanya semua hari-hari dalam bulan Muharram dibolehkan untuk kita berpuasa. Semua hari-hari. Dalam hari-hari yang dibolehkan, ada satu hari yang lebih istimewa berbanding yang lain. Hari apakah itu? 10 Muharram, yang kita panggil sebagai Ashura. Ashura tu bukan nama bubur. Famous dengan nama bubur. Bubur Ashura. Tapi asal dia, original dia, Ashura tu daripada perkataan asyarah.
Dalam bahasa Arab, asyarah ni berapa? 10. Wahid, itsnin, salasah, sampailah tis'ah asyarah. 9, 10. Asyarah ni makna 10. Asyura ialah hari yang ke-10. Itu asal makna Asyura. Asyura itu ialah hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Jadi bila merujuk kepada hari Asyura ialah tarikh 10 Muharram. Okey, apa yang ada pada 10 Muharram atau Asyura ni? Antara perkara yang berlaku bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi dapati bila 10 Muharram orang Yahudi puasa. Bila orang Yahudi puasa, Nabi tanya dia orang, kenapa kamu puasa ni? Jawab orang Yahudi, hari ini, itulah 10 Muharram, hari Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Lalu kami orang Yahudi bergembira kepada Allah dengan selamatnya Nabi Musa dan kami berpuasa. Sebagai tanda bergembiralah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami orang Islam lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding kamu, orang Yahudi. Jadi kalau kamu bergembira, kami pun lebih layak. Akhirnya Nabi berpuasa pada hari tersebut. Dan Nabi juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi pada 10 Muharram disunatkan puasa yang lebih galakkan dia berbanding hari-hari lain. Dan Nabi SAW bagi tahu pula ganjaran dia, puasa hari Asyura dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Mana dosa selama setahun dengan sebab satu hari diampunkan dosa. Hari Asyura spesifik hari Nabi SAW sebut. Wasiyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah. Puasa pada hari Asyura aku harapkan Allah hapuskan dosa setahun sebelumnya. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Bila begitu, maka sangat-sangat digalakkan kita ni untuk berpuasa pada hari 10. Dalam masa yang sama, tambah lagi, Nabi SAW tidak suka menyerupai orang Yahudi. Lalu apa Nabi buat? Nabi kata, berbezalah dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa 10, kita puasalah sehari sebelumnya atau sehari selepasnya, gabung sekali. Maknanya sama ada kita puasa 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Tujuan apa? Menyelisihi orang Yahudi. Sebab Yahudi puasa juga hari 10. So, kita ada besok 9 Muharram. Siapa puasa besok, insya-Allah, pertama dia dapat pahala puasa hari Khamis. Dia dapat puasa Muharram. Dan dia dapat pahala menyelisihi Yahudi. 3 pahala. Dia dapat, walaupun ganjaran kita tak setanding hari ke-10, 10 utama. Tapi kalau hari Khamis esok dia puasa, dapat pahala Khamis. Hari Khamis tu dia puasa mula Muharram, dapat pahala Muharram. Hari Khamis juga esok dia puasa kerana menyelisih Yahudi, dapat pula pahala tu sebab Nabi SAW suruh macam tu. Hari Jumaat puasa lagi, dapat kelebihan 10 Muharram. Dan ini fadilat kita sebut tadi, diampunkan dosa setahun. Jadi sebaik-baiknya dia gabung. Kalau dia nak gabung lagi, tambah lagi satu hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, 9, 10 dan 11. 11 ni dia boleh satu dalam bulan Muharram, dan yang kedua masih lagi dalam hadis yang Nabi SAW suruh menyelisihi Yahudi, sama ada satu hari sebelumnya atau satu hari selepasnya. Paling komplit Ibnu Hajar sebut 3 hari. Kalau tak mampu 3 hari, 2 hari. 2 hari pilihlah salah satu, sebelum atau selepas tambah dia. Tapi sebelum lebih digalakkan. Kalau tak mampu 2 hari, 1 hari 10 pun dah okey. 10 saja pun saya tak mampu, saya tak sihat.
Kalau nak puasa 2 hari tak larat. Kalau 1 hari, insya-Allah saya cuba. Okey, kalau nak puasa 1 hari nak cuba, hari mana kita nak puasa? 9 ke 10? Kalau kita dapat 2 hari, of course lah 9 dan 10. Kalau tiba-tiba hanya mampu 1 hari je puasa, jawapan dia 10. 10 utama. 10 tu yang utama. 9 tu kerana tak nak sama dengan Yahudi, puasa 9 dan 10. Tapi kalau kita hanya mampu 1 hari sahaja, puasalah 10 tu. Itulah hari Jumaat. Orang tanya pula, Ustaz, kalau hari Jumaat ni boleh ke kita puasa saja-saja 1 hari Jumaat saja? Biasanya kita puasa sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Ni dia nak puasa Jumaat saja. Jawapan dia dalam kes ni spesifik, kita bukan puasa kerana hari Jumaat, tetapi kita puasa kerana 10 Muharram. Jadi 10 Muharram tu tak kira hari apa pun, bila kita puasa 10 Muharram, insya-Allah dibenarkan. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, hari Sabtu tak boleh puasa sebab hari raya, haram. Kita puasa hari Arafah sahaja. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Sebab masa tu kita puasa bukan kerana Jumaat, tapi kerana 9 Zulhijjah, Arafah. Sama juga dengan kes ni. Kalau tiba-tiba dia hanya mampu 1 hari puasa, sebaiknya 2 hari. Atau sebaiknya kita kata 3 hari. Kalau tak mampu 2 hari. Kalau tak mampu juga, dia nak 1 hari. Hari mana yang dia nak puasa? Kita katakan hari 10. Kerana ganjaran 10 tu spesifik yang Nabi SAW sebut. Aku harap Allah memberi keampunan dosa selama setahun sebelumnya. Jadi itulah yang saya katakan kepada semua hadirin dan hadirat, kalau boleh kita pakat puasa esok, kita pakat puasa lusa, dan kita kempen anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang yang kita boleh bagi galakkan. Dan kalaulah kita faham, kita tak akan anggap ini puasa sunat yang biasa-biasa. Ini bukan puasa sunat biasa-biasa, ini puasa sunat yang luar biasa. Kerana dalam hadis yang sahih, kata Abdullah ibnu Abbas, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin illa yauma Ashura. Wa ma kana yataharra siyama syahrin illa syahr Ramadan." Atau kama qala Ibnu Abbas. Dia kata apa? Ibnu Abbas kata, tidaklah Nabi ternanti-nanti hari untuk baginda berpuasa lebih dari hari Ashura. Dan tidaklah Nabi ternanti-nanti bulan untuk Nabi berpuasa lebih daripada bulan Ramadan. Jadi Nabi kalau masuk Ramadan, seronok nak puasa. Begitulah juga bila masuk Muharram, Nabi akan bersungguh-sungguh untuk puasa 10 Muharram. Ini bukan puasa biasa, ini puasa luar biasa. Jadi kita mesti pertama menghidupkan sunnah yang mungkin orang tak buat, dan kita nak menyelisihi pula orang Syiah sebaliknya. Orang Syiah hari ke-10 ni kita akan tengok dia melukakan diri. Dia pukul badan, dia ketuk dengan pisau. Orang Syiah pernah tengok dia buat? Bila dia buat tu? 10 Muharram. Kenapa dia buat 10 Muharram? Kerana hari 10 Muharram bagi Syiah adalah hari kesedihan berkabung sebab kematian Sayyidina Hussein di Karbala. Jadi mereka buat menyakitkan diri sendiri. Satu lagi puak dia panggil nasibah, lawan kepada Syiah. Kalau kawan ni berkabung, kawan ni pula bergembira. Lawan kepada Syiah ni, dia melampau, bergembira pula dengan kematian Hussein. Jadi mereka ni buat kenduri, makan-makan kerana gembiranya. Ahli sunnah berkabung pun tidak, kenduri pun tidak. Yang dia buat apa dia? Berpuasa. Tapi kalau tiba-tiba dia kena balik haji, dia kenduri hari tu. Tadi saya duk cerita bab ni, ada jemaah kata, "Ustaz, macam mana esok ada orang ajak kenduri pula hari kami, dia nak puasa." Pertama, kalaulah kita mampu penuhi jemputan, pergilah. Bagi tahu, jumpa kat dia, saya datang tapi saya tak nak makan lah. Sebab saya ni hari ni puasa besar pula tu. Kalau tuan rumah tu izin, okeylah, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia juga mampu, kalau dia orang faham, janganlah buat kenduri, carilah hari-hari yang
Orang panggil bukan hari kebesaran ibadat. Nak kenduri. Hari Sabtu okey lagi kalau buat hari Sabtu. Kalau buat hari Khamis esok Allah sayang kita kata. Kalau buat hari Jumaat pula sayang. Pasal hari ni bukan datang selalu, setahun sekali dia datang. So kita yang merasakan besarnya perkara ni, kita akan sungguh-sungguh. Dan saya juga nak pesan bahawa salah satu daripada jalan penyucian jiwa yang utama adalah puasa. Kalau tiba-tiba saya bersumpah hari ni, demi Allah apa yang saya cakap ni benar. Demi Allah 3 kali saya bersumpah bahawa saya cakap ni benar. Agak-agak orang percaya ke tak? Percayalah, sebab sumpah ni menguatkan khabar. Tiba-tiba Allah, bila dalam bab penyucian jiwa, Allah ni bersumpah dengan 7 ayat. 7 kalilah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Bukan 3 kali, bukan 5 kali, 7 kali Allah bersumpah. Demi matahari dan waktu duha, demi bulan yang menyusulinya, demi wal qamari wan nahar, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa yang Allah ciptakannya. 7 kali Allah bersumpah untuk nyatakan berjayalah orang yang menyucikannya. Maknanya betul, penyucian jiwa ni salah satu asbab utama kita mendapatkan rahmat dan redha dari Allah. Dan antara ibadat yang boleh atau kesannya kuat terhadap penyucian jiwa adalah puasa. Apatah lagi dengan puasa yang diberikan pula keampunan setahun. Oh, sebab tu saya pagi ni pesan ke anak-anak murid, esok tolonglah sangat-sangat puasa, dan lusa lagi-lagi tolonglah sangat puasa. Tak puasa pun tak apa, tapi rugi sangat-sangat. Sebab ini bukan hari biasa, sebaliknya hari yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa padanya. Dan kita sangat-sangat berhajat untuk disucikan dosa dan kesalahan kita. Jadi pakak-pakaklah kita gerakkan kempen puasa Ashura. InsyaAllah. Hari ni tak apa, nanti jangan bimbang, hari ni boleh makan lagi. InsyaAllah. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jutaan terima kasih kepada pihak tuan rumah, Datuk Nik, Datin Zairin, dan semua yang hadir, organisasinya, penyusun kuliah kita juga, Kak Masyitah, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Allah rezekikan kita kefahaman dalam agama, dan Allah taufikkan kita untuk beramal, dan Allah anugerahkan kita nanti di akhir hayat kita nanti untuk kembali kepada Allah dalam keadaan kita bertauhid atau mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik dari Allah, yang kurang, yang lemah daripada kekurangan saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Ada soalan tak? Ada soalan? Ya. Okey, ada satu soalan. Kita diminta untuk berdoa untuk mati syahid. Dalam masa yang sama kita juga minta untuk mati husnul khatimah. Jadi kalau nak minta dua-dua pun tak ada masalah, boleh.
Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah minta dua benda yang mustahil tapi Allah bagi. Pertama dia nak mati syahid, yang kedua nak mati di Madinah. Ni benda ni mustahil, agak mustahil. Tak akan berlaku sebab masa tu Islam ni jihad berlaku di luar Madinah. Kalau nak mati syahid kena pergi berjihad. Kalau nak berjihad kena keluar daripada Madinah. Jadi dari sudut logiknya nak mati syahid di Madinah tak akan berlaku. Tapi Sayyidina Umar tetap berdoa, ya Allah dia nak mati syahid dan ya Allah dia nak mati di Madinah. Takdir Allah, Allah hantarlah, kalau sudut Allah hantar seorang lelaki kafir datang ke Madinah bekerja sebagai hamba. Dalam masa yang sama dia benci kepada Sayyidina Umar, nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi waktu nak jadi imam di Masjidin Nabawi, Umar nak angkat takbir, si hamba ni menyusup masuk dalam masjid, dia tikam Sayyidina Umar. Jatuh ke bawah Sayyidina Umar. Kemudian dia pengsan, bila orang kejut dia, Sayyidina Umar tanya, siapa yang tikam dia? Orang pun sebut dia, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia pun kata, Alhamdulillah, yang tikam aku ni bukan orang Islam. Berarti dia kalau mati dengan tikaman ni, dia mati syahid. Dan dia mati di Madinah sesuai dengan doa dia. Yang ni payah orang nak dapat. Tapi Allah dengan sebab doa dia yang ikhlas, dia diberikan kelebihan tersebut. Jadi kalau kita nak doa mati syahid dan doa husnul khatimah, Allah Ta'ala boleh saja bagi pahala mati syahid dalam keadaan kita mati husnul khatimah. Dan kita kena faham juga isu yang berkait dengan kita bincang hari ini, apa maksud husnul khatimah? Kita faham macam mana mati husnul khatimah? Mati dalam sujud, of course. Mati dalam keadaan tengah baca Quran, betul. Tapi sebenar-benarnya mati husnul khatimah ni ialah mati di atas tauhid. Mati dalam keadaan dia mengimani bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Walaupun mungkin dia tak sempat mengucap dengan ucapan last tu, tapi dia mati tu dalam keadaan dia memang bertauhid kepada Allah. Dia semayang, dia puasa, cuma tiba-tiba kemalangan, dia tak sempat kata apa-apa pun. Contohlah kita kata, apa status dia? Mati sebagai orang Islam. Dan ini pada kita, alhamdulillah, kalau itulah yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dia, sekurang-kurangnya dia mati dalam syahadah atau mati dalam Islam, dan itu juga sudah merupakan husnul khatimah. Sebab Allah Ta'ala kata kepada kita macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi mati dalam Islam itulah husnul khatimah yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kita dapat mati dalam sujud pula, itu bonus. Itu bonus. Bukan kita tak nak, kita nak juga. Ya Allah, matikanlah aku husnul khatimah. Macam tadi minta husnul khatimah tu sebagai syahid, bonus. Ya Allah, matikanlah aku husnul khatimah, matilah aku dalam sujud, bagi contoh. Itu bonus. Matikanlah aku bila ada orang tu yang kita viral baru ni, baru lepas haji, baru lepas tahallul, duk Mekah cakap-cakap, rebah meninggal. Allahu Akbar. Mati selepas haji. Yang mana haji ni Nabi SAW kata, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tak ada ganjaran melainkan syurga. Dan Nabi SAW kata, man hajja falam yarfuth walam yasuk raja'a min dhunubihi kayauma waladathu ummu. Siapa buat haji dia tak buat benda-benda menyalahi haji dia, hubungan suami isteri pun tak buat, benda kefasikan pun tak buat, dia kembali ke tanah airnya seperti mana dia baru dilahirkan. Anak orang ni suci daripada dosa, kalau Allah Ta'ala terimalah. Tiba-tiba dalam keadaan tu dia meninggal. Itu bonus husnul khatimah. Mati selepas umrah, mati dalam keadaan puasa, mati dalam sujud, mati husnul khatimah ni macam-macam. Tapi yang paling utamanya dalam keadaan Islam.
Itu paling utama. So kalau kita kata nak husnul khatimah, kita pun doa. Nak macam mana husnul khatimah spesifik pun kita boleh doa. Tapi kita kata, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Yang mana-mana yang sesuai, yang Allah Ta'ala lebih tahu kebaikan, kita pun tak tahu. Tapi biasanya kita ni, aku panggil, Allah Ta'ala akan anugerahkan seorang tu dalam keadaan kebiasaan yang dia buat. Kalau dia ni ahli Quran, baca Quran, insya-Allah satu hari waktu Allah cabut nyawa dia, dapat waktu tengah baca Quran. Kalau dia ahli puasa, kadang-kadang takdir Allah, dia ni memang puasa, ini kami puasa, ini kami puasa. Tiba-tiba hari Allah Ta'ala nak takdirkan dia meninggal, hari dia puasa. Jadi kebiasaan kita tu kadang-kadang menyebabkan Allah rezekikan kita apa yang kita biasa buat. Jadi sebab tu kita mintalah kepada Allah, husnul khatimah boleh minta, syahid pun boleh minta, mana-mana husnul khatimah lain pun boleh minta, dan tidak bertembung, tidak berlawanan antara satu sama lain. InsyaAllah. Ada dah. Kalau tak ada, kita tutup sekali lagi lah. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup, kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasina ilal birri wat taqwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, perelokkanlah agama kami, kerana ia adalah tunjang urusan kami. Perelokkanlah bagi kami dunia kami, kerana di sinilah tempat kehidupan kami. Dan perelokkanlah bagi kami akhirat kami, kerana di sanalah nanti kehidupan kami yang abadi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Peganglah ubun-ubun kami dan pandukanlah kami kepada apa yang Engkau redha dan apa yang Engkau suka. Jauhkanlah kami dari kemaksiatan dan kesyirikan. Jagalah akidah kami, tauhid kami, dan jagalah agama dan akidah zuriat keturunan kami. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu agar taufikkanlah kami untuk beramal, untuk beriman dan beramal sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW ajarkan di dalam hadis. Dan jadikanlah kami orang-orang yang meninggalkan larangan-Mu ya Allah, dan menjaga diri dari segala keburukan yang membawa seseorang itu ke dalam lembah kesyirikan dan kemaksiatan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, kami mohon kesejahteraan, kesihatan, ketenangan, kelapangan masa, rezeki yang melimpah, kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga. Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan dalam hidup kami, keluarga kami, harta benda kami, zuriat keturunan kami, dan seluruh yang berkaitan dengan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah, dan matikanlah kami dalam ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.